Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. I'm Teacher Fatin and for this slot, we will continue with our topic for this week, angles and line. And for today, we will focusing on parallel lines and transversal line. Okay, for yesterday, kena ingat balik apa new vocab yang you have learned lah sebab kita akan guna a few terms untuk hari ni. This is some the term that we have learned yesterday. Intersecting line, transversal akan belajar hari ni, parallel lines, perpendicular line, congruency, perpendicular bisector and all this lah. And about parallel lines, you already know about it waktu kita belajar geometrical construction. Kita pernah lukis parallel lines. Alright. Apa dia parallel lines tu? This is our learning objective untuk hari ni. Kita akan recognize, explain and draw parallel line. And then we will learn about corresponding angle, alternate angle dengan interior angle. So yang ni pun adalah point penting untuk hari ni lah. We will learn about corresponding angle, alternate dengan interior angle. The next one we will determine whether two straight line are parallel ke tak based on the properties we will learn later, which is corresponding, alternate dengan interior tu. And lastly, we will determine the value of angle related to parallel line and transversal. So kita akan ingat balik, kita akan study macam mana nak baca angle tu. Macam semalam kita dah belajar supplementary angle. For straight line, it is 180 degrees kan. Okay, so bila ada parallel line ni, apa yang akan berlaku? So what is parallel line? Parallel line ni dia adalah garis yang selari lah. Okay, contoh gambar dekat sini, the blue lines tu. Okay, selalunya kita akan buat arrow. Bila kita buat parallel line ni, macam ni, arrow macam ni. So maksud dia adalah parallel lines lah, selari. Dia punya kecerunan dia akan sama. Okay, bila selama-lamanya lah, dia takkan bertembung, dia takkan intersecting. So you have to use ruler to draw this parallel line lah. Okay, bila dah ada parallel line, boleh jadi 3 kat lah. Okay, kita akan boleh juga selari ada 3 macam ni. Okay, and then akan ada satu line ni yang tiba-tiba kacau semua ni. Okay, line ni kita panggil dia sebagai transversal. Okay, transversal line lah. Transversal line ni adalah satu line yang dia intersecting dekat parallel line ni. Okay, so contohnya kita dah ada straight line AB. Kalau dekat gambar ni lah kita ada straight line AB ni, which is a transversal line. Okay, next one. This is about corresponding angle, alternate angles dengan interior angle. Bila kita dah ada straight line tu, kita akan ada 3 properties ni. Okay, the first one is about corresponding angle. Bila ada straight line, bila ada parallel line, and then ada satu transversal line. Okay, kita highlight sikit. So dekat sini kita ada, this is our parallel line. Okay, so bila ada parallel line ni, and ada satu line yang transversal, this is transversal line. Okay, the blue one adalah transversal line. So, dia corresponding angle tu adalah angle yang duduk dekat sini. Dia jadi macam bentuk F kalau awak tengok macam ni. Ni kan parallel kita. So, dia ada dekat sini. Dia macam jadi huruf F. Okay. Boleh jadi juga dia parallel. Lepas tu dia punya angle tu dekat bawah. Contohnya, satu. Sekejap. We have this one, this one. Lepas tu ni transversal kan. And then dia jadi angle kat sini. Angle kat sini, dia pair dengan yang ni. Bawah daripada parallel lines and bawah lagi satu punya parallel lines. So this one adalah corresponding angle. So properties for corresponding angle, it will be the same angle. The value of the angle will be the same. Contohnya, kalau kat sini 40 degrees, so yang ni pun akan jadi 40 degrees. Okay? So corresponding angles are equal. Dia jadi macam huruf F. Tak kisahlah F terbalik ke macam mana. Contoh kalau macam ni. Yang ni parallel kita. Dia buat kat sini. So this one adalah corresponding. Okay. Next one. We will learn about alternate angle. Okay. This one adalah alternate angle. So kita ada parallel macam ni. Kan. Lepas tu yang ni adalah kita punya transversal. Yang ni. Okay. And then macam mana alternate ni? Alternate ni dia berselang-seli. Kita akan nampak macam huruf Z. Okay, kita akan nampak dia macam huruf Z, nampak ni. So angle yang ada dekat sini akan equal. Angle C and B will be equal. So tak kisah juga Z dia macam mana. Contoh lain kita ada line
This is our parallel line. And then we will have our transversal line. And then kat mana dia jadi Z? Contoh dia jadi Z macam ni, Z terbalik. So dekat sini and dekat sini. So angle ni, this alternate angle will be the same. Equal lah, equal angle. Okay, dia jadi Z macam ni. 1, 2, 3. Kalau yang atas tadi dia jadi Z macam ni. Kan? Yang bawah ni dia jadi macam ni. So kalau dia angle tu ada dekat sini dengan dekat sini, alternate angle will be equal. Okay, and the last one adalah interior angle. Interior angle ni angle yang berada dalam our parallel lines. Okay, contohnya dekat sini lah C dengan D ni dia jadi macam huruf C. Dia jadi macam huruf C kan. Yang ni dengan yang ni. Okay, yang ni properties dia bila kita tambah angle C and angle D, kita akan dapat 180. Okay, boleh jadi juga this is our parallel line, this is our transversal line. Lepas tu angle dia kat dalam ni. Satu kat sini, satu kat sini. So this is interior angles. So the sum, hasil tambah, the sum of interior angle will be 180 degrees. Okay, next one. Yang ni pun sama juga. So macam mana nak tahu? Kena tengok gambar tu betul-betul lah. Okay, so kalau kat sini dia jadi macam huruf F, corresponding angle. Okay. Awak kena tahu yang mana yang parallel lines. So yang ni yang parallel lines. Jangan silap baca pula. Okay, so bila yang ni yang parallel lines, so kat sinilah dia punya corresponding angle. Boleh jadi dekat situ, tak pun boleh jadi juga dekat atas dengan atas. Okay. Tak pun boleh jadi juga yang dekat dalam sini, dia akan correspond dengan yang kat dalam sini. Okay, atas pada parallel line, atas pada parallel line. So this is corresponding angle. Okay, untuk alternate dia akan jadi macam bentuk huruf Z. Dalam ni dengan dalam ni. This one pun kena tahulah dulu parallel line dia yang mana. Okay, boleh jadi juga if the parallel line straight macam ni kan. Ni parallel lines kita. Lepas tu kita ada satu transversal macam ni. So kalau yang ni Z dia macam ni sikit lah. Sengit betul lah kan. Dia akan jadi Z macam ni. So alternate angle kita akan jadi dekat dalam ni. Ni. Yang dalam sini dengan kat dalam sini. Okay. So kena make sure. Okay, first identify dulu parallel lines kita macam mana. And then tengok transversal line kita macam mana. Lepas tu kita tengok dia jadi huruf F ke, dia jadi huruf Z ke. Tapi kena ingat nama dia. Sebab dia akan tanya adakah ini corresponding, adakah ini alternate, adakah ini interior. Kita panggil interior angle je lah. Okay, so kalau interior dia seolah-olah nampak macam dia jadi huruf C. Okay, ni parallel line kita. Okay, boleh jadi juga untuk interior ni. Contoh kita punya parallel lines macam ni. Lepas tu kita ada satu transversal macam ni. And then our interior angle akan dapat ni. Interior maksudnya dalaman dia lah. Okay, specialnya interior angle ni, angle kat dalam tu bila kita tambah, bila kita tengok hasil tambah dia, the sum of the angles, it will be 180. Contohnya A dengan B ni. So angle A tambah dengan angle B akan dapat 180 degrees. Okay, next one. How do you determine whether two straight lines are parallel? Macam mana kita nak tahu dia parallel ke tak? So kalau dia parallel, selalunya dia selari macam ni. Dan dia akan ada arrow lah. Okay. Contoh shape kita kalau quadrilateral. Quadrilateral, pernah dengar kan? Quadrilateral dia ada 4 sisi. Okay. Kita ambil fokus on parallelogram. Okay. Bukan square, bukan apa. Kalau square pun boleh juga sebenarnya. Kita ambil parallelogram. Maksud parallelogram ni, shape dia akan sengit macam ni. Dia parallel. So yang dekat sini, dia parallel dengan this one. And yang atas ni, dia akan parallel dengan atas. Macam ni. Ni untuk parallelogram lah. Macam mana kita nak tahu yang tu adalah parallel ke tak? Kita akan apply 3 properties tadi. Corresponding angle, alternate angle dengan interior angle. Kalau dia memenuhi syarat those trees ni, corresponding, alternate and interior, maksud dia adalah yes, parallelogram. So contoh kat sini tengok ni 48, this one is 48 kan. So kita nampak lah maksudnya yang ni lah yang parallel. And then yang ni lah kita punya transversal. Okay, UT adalah transversal line.
Okay. And then sebab dia sama, so kita tahu dia corresponding angle. Maksudnya dia ada properties corresponding angle ni, therefore dia adalah parallel lines. Apa yang parallel lines? Line PQ dengan RS. So boleh tulis macam ni, PQ dia parallel dengan RS. Yang ni kalau dalam simbol lah. Kalau nak dalam ayat penuh, we will write as straight line PQ is parallel to straight line RS. Tak pun ambil je ayat ni. Straight line PQ and straight line RS are parallel. Okay. The next one, 42 dengan 128. Yang ni seolah-olah dia nampak macam huruf C. Kan? So kita try lah check. 128 add with 42. Tambah. So dapat ke tak 180? Okay, tak dapat. Okay, kita akan tambah. So, untuk properties interior angle ni, bila kita tambah, sepatutnya dia jadi 180. So, sebab because of our sum tak dapat 180 ni, therefore, line PQ ni is not parallel to straight line RS. Straight line PQ and straight line RS are not parallel for question B. Okay, next one. For each of the following diagram, determine whether PQ and line RS are parallel. Okay, so yang ni pun sama juga. Yang ni parallel. Sebab apa dia parallel? Sebab dia jadi alternate. So kalau for your level, beginner ni awak kena tengok gambar tu betul-betul dululah. Okay, so for this one, yang ni. So dia jadi macam huruf Z. So bila sama, maksudnya dia adalah parallel line. Okay, kalau yang ni dia jadi macam F. Kan? Dan kebetulan. Maksudnya soalan ni memang dia letak 85. So yang ni parallel lah. Okay, yang ni dia punya properties dia adalah corresponding. Okay, next one. Yang ni nampak ni. Dia nak PQ dengan RS kan. So kalau dia kata PQ dengan RS, 120, 124 ni dah tak boleh lah. Sebab yang ni transversal. Okay, line yang ni dengan line yang ni adalah transversal. So 120 dengan 124 ni tak ada kaitan. Okay. And then kita tengok 124 dengan 124 yang ni lah. Okay, tapi sekarang ni masalah kita ada dua transversal line. Okay, for the first one kita tengok dia tengah cakap tentang 120 dengan 124. Kita nampak macam dia ada alternate, tapi alternate exterior. Alternate di luar. Okay, tengok kat sini kita ada 120 dengan 124. Okay, sebabkan dia alternate di luar, dia boleh jadi parallel kalau value angle tu sama. Sekarang ni tak sama, which is 124 dengan 120. So, PQ dengan RS untuk soalan C ni is not parallel lah. Okay. Kalau soalan, kalau kita tengok 124 yang ni, kita kena alternatekan dia dengan dekat sini. Okay. Dia kena alternate on the same transversal line. Tak boleh kita ambil satu dekat line yang ni, satu dekat sini. So yang ni 124 dia dekat sini. So dia kena tengok alternate exterior. Yang ni alternate exterior. Dia berselang-seli tapi dekat luar. Dia Z yang kat luar. Okay, tapi transversal second ni dia tak bagi tahu yang dekat sini berapa. So kita tak boleh lah assume. Therefore, line PQ ni is not parallel dengan RS. Even kalau awak tengok gambar ni pun sendiri, PQ dengan RS tu nampak tak selari. Okay, kita nampak dia tak selari kalau kita tengok dengan mata kasar. Tapi kena tengok juga dia punya properties tu to ensure. Sebab kat sini nampak dia punya jarak ni dekat. Yang ni macam dia jarak dia dah jauh. Kalau parallel, dia akan jarak yang sama selama-lamanya. Okay, next one. How do you determine the values of angle related to parallel lines and transversal? Okay. Sekarang ni kita nak tahu angle-angle ni. Okay, kalau tengok, awak kena tahu, awak kena tengok gambar tu. Dia benda ni kena buat banyak latihan baru awak nampak lah. Okay, so dekat sini kita nak tahu ABC ni berapa. Okay, so kita ada 3 parallel lines kat sini. 1, 2, 3. So 60 dengan A ni, kita nampak tak dia punya relationship dia? Nampak macam huruf Z. So dia adalah alternate. Kan? Maksudnya A nanti akan sama dengan 60 degree. Settle. Okay, untuk B dengan C pula. B dengan C dekat sini. Dia jadi macam huruf C kan. B and C kat sini. C dekat sini, B kat sini. So bila kita tambah, dia akan jadi 180. B tambah C akan dapat 180.
Okay, tapi soalan nak find the value of A, B and C. Kita tak bolehlah kata hasil tambah dia 180. So, tengok 118 ni. Okay, so 118 ni dia boleh jadi corresponding dengan yang ni. Nampak? Dia jadi F. Dia jadi F macam ni. So, B kita akan dapat 118. So, bila dah tahu B, bolehlah tahu C kita. 180 tolak 118. Dapat 62. Sebab apa? Sebab 118 tambah C dapat 180. So, C kita dapat 62 degrees. Okay, settle So, awak nampak? Awak kena ingat dulu alternate corresponding dengan interior tu. And then kita akan apply lah dekat sini. Nampak? Yang ni macam ni. So, yang dekat sini dengan sini nampak dia jadi macam huruf F. Alright. Next one. Kita ada few question. Lepas tu kita done lah. Okay, yang ni for the first one. For the first one, dia adalah corresponding. So, X kita 125 degrees. Nampak yang ni? Yang ni kan dia punya parallel kan yang ni. Dia jadi macam F. So, F ni adalah corresponding. Dia nak reasons kan. So, this is parallel lines. So, dia corresponding angle lah. Siapa yang corresponding? Angle EFC ataupun EFA pun boleh. Corresponding dengan angle BCA. Okay. The second one, yang ni alternate lah. Kita nampak dia Z. Macam Z kan. So, 57. So, this one adalah alternate angles. Cakap alternate angles pun cukup dah sebenarnya. Yang tadi tu, yang ni penambahan. Okay. The next one, X ni akan sama dengan 70. Yang ni tiba-tiba dia masuk opposite angle. Tapi bolehlah juga. Kan? Opposite angle. Sebab semalam kita dah belajar dah opposite angle ni. Nampak dia bersilang macam tu. Boleh juga bagi tahu properties dia adalah opposite angle. Kiranya dia tak guna pula parallel line yang belah atas ni. Dia tengah cakap tentang dua line yang intersecting ni kan. Bila ada dua line yang intersecting, kita akan ada vertically opposite angle dan juga adjacent angle. Okay, next one, yang ni interior. Interior angle. So 180 tolak 105. Kita akan dapat 75. X akan sama dengan 75. Kalau interior je dia tak sama kalau corresponding and alternate angle tu akan sama. But for interior angle, the sum tu akan dapat 180. Okay. Kalau interior. Next one, yang ni bentuk apa ni? So yang ni awak kena cari dulu kat sini. Kan? So, 180 tolak 53, kita dapat 127 kat sini. So, X kita 127. So, yang ni boleh jadi, boleh juga, tak pun, dia banyak. Bila soalan macam ni, awak boleh nampak properties dia banyak sebenarnya. Boleh juga siapa nak buat 53 ni, dia corresponding dengan yang ni. Kan? Okay. So, bila kita tengok dekat line EG ni, EG macam ni, so, kita dah tahu kat sini 53. So, yang ni 180 tolak 53 lah. Dia boleh banyak-banyak jalan kira. As long as kita guna 3 properties tadi. Corresponding, alternate dengan interior. Ada lagi satu sebenarnya which is exterior. Yang ni lah yang exterior ni. So, kalau exterior ni, dia properties dia sama dengan interior. Maksudnya hasil tambah A dengan B akan dapat 180. Okay. So, kat mana exterior? Dia kena exterior dekat belah yang sama. So, dekat sini, dia dekat luar kan. So, yang ni pun dia dekat luar. So, maksudnya X tambah 133, 133 degrees is equal to 180. So, our X will be 47. Okay? Macam itulah. Yang ni exterior. Dia ada exterior lagi satu. Exterior lagi satu yang berselang-seli tu. Kalau berselang alternate exterior, dia akan sama. Contohnya, kita ada dua parallel macam ni. So, kita ada satu alternate. Okay, kalau dia exterior dekat sini. Lepas tu dia exterior dekat bawah sini. Dia bukan dekat belah yang sama kan. Kalau yang ni dia belah yang sama. On the same side kan. So, kalau on the same side, dia exterior je lah yang akan dapat 180. Kalau dia alternate exterior macam ni, angle dia akan sama. Okay. Next one, yang ni
59 tu. Saya nampak X dengan 59 tu. Dia jadi huruf Z. 59 degrees. Okay. So, dia jadi macam ni. Which is alternate lah. Alternate angles. Okay, kalau yang ni, yang ni dia punya parallel tegak macam ni. Yang ni yang parallel. So, awak tak boleh kata 72 yang dengan X ni. Sebab dia transversal yang lain. So, kena kaitkan 55 dengan X ni. Okay, kita akan ambil, this is our parallel line. So, 55 lah yang boleh kaitkan dengan X ni. So, 55 dekat sini. Sini pun akan 55. Sebab apa? Okay, sebab kita kena cari satu-satu dululah. 55 dengan 55 tu sebab dia corresponding. Okay, yang ni first step dia. Okay, first step dia sebab dia corresponding dapat 55 tu. And then, nak tahu X dengan 55 tu dia straight line. Properties kedua, dia straight line biasalah. So, bila straight line, kita akan dapat 180 kan, supplementary angle. So, X plus 55 degree is equal to 180. So, X, we will get 180 tolak 55. 125. Okay, X kita 125. So, yang ni dia ada dua step lah. First, kita tengok dulu mana. First step apa-apa, tengok dulu parallel lines dia macam mana. Second step, kita tengok transversal line dia macam mana. And then baru kita relate dengan properties yang tiga itu, which is corresponding, alternate and interior. Okay, and last one. Okay, ni lah soalan terakhir rasanya. Tak ada lagi. Yang ni, tak payahlah. Okay, sampai sini je. So, kalau for this one, ada saya nak bagi maklumat. Untuk angle dalam segitiga. Yang ni pun kita dah buat dah waktu geometrical construction. Angles in triangle. Okay, maksudnya kalau triangle ni kita ada 3 sudut kan. 1, 2, 3. Akan total up dengan the sum dia akan dapat 180. Okay, yang ni yang kita lukis hari tu, ingat lagi tak? Kita lukis equilateral triangle. So, kalau equilateral triangle, semua sisi dia sama. Semua sisi sama dan semua sudut sama. Which is, this will be 60, 60, 60. Kan? So, dekat sini mungkin dia akan guna properties macam tu. So, awak tengok dekat sini, kita ada first, identify parallel line. So, yang ni parallel line kita. Lepas tu kita tengok apa kaitan dia. 60 ni ada dekat dalam ni. Kita nampak ada segitiga kat sini. Kita ada triangle BEF. So, kalau triangle BEF, maksudnya angle kat semua tu adalah 180. So, yang ni 41 degrees sebab dia jadi huruf Z. Dia alternate. Kita nampak dia alternate. Ni, dia alternate macam ni. Okay, so 41 lah situ. Okay, and then kita keluarkan dia punya triangle tu. So, dia akan jadi macam ni kan triangle kita. Yang ni 60, yang ni 41. Nak cari X. Kan? So, X tambah 60 plus with 41 degrees is equal to 180. Kenapa 180? Sebab the sum of angles in triangle adalah 180. So, X kita akan dapat 180 tolak 60 tolak 41. Dapat 79. Okay, so X 79. Okay, next one. Yang ni kita tengok soalan. Boleh juga. Yang ni dia tunjuk sama kaki. Okay, this is our last question lah. Okay, first tengok yang mana satu parallel. So, yang ni yang parallel kan. Okay. Next one, kita tengok sekarang ni dia ada dua transversal tau. Kita ada DB ni transversal dia. Dengan yang ni sebenarnya dia ada lagi macam ni lah parallel line kita. Okay. So, BE pun sebenarnya adalah transversal. So, kena hati-hati bila ada dua transversal ni. Okay. So, bila ada 76, maksudnya kat dalam ni pun akan 76. Kenapa? Sebab dia adalah alternate. Dia jadi huruf Z. Okay. Kat sini dia jadi macam huruf Z. Macam ni. Okay. So, dah tahu 76. Okay. And then, for this question, dia tunjuk. Dia bagi tahu. Given that this is isosceles. Segitiga sama kaki. Yang ni dah belajar dah sekolah rendah kan. So, bila dia sama kaki macam ni, angle kat dalam ni pun akan sama lah. Angle dekat kaki dia ni sama. So, kalau ni 76, yang dekat sini pun akan 76. Okay. Lepas tu kita cari angle dekat sini pula. Sebab dia triangle. So, we have to know this one untuk tahu X kita nanti apa. So, macam mana nak tahu yang purple punya angle ni? Macam mana kita nak tahu angle DEB?
Okay, so ambil triangle, tolak 76, tolak 76 lah. Kita dapat angle DEB. 180, which is 28 degrees. Okay, 28 ni adalah angle kat dalam ni. So, nak tahu X pula. So, yang ni first tadi properties kita alternate. Yang second one, kita guna triangle punya angle properties lah, 180 kan. Sum of semua adalah 180. The third one, kita nak cari X tu, kita tengok straight line lah. So, kita dah tahu kat sini 28. Kita nak tahu X ni apa. Kan? This is supplementary angle. So, X plus 28, we will get 180 degrees and our X will be 152 degrees. Okay, siap. Okay, so bolehlah nak cuba. Kau nak cuba soalan 2 ni dulu. And then you can continue with your exercise for today lah. Exercise 2 Make sure siapkan dulu exercise malam. Baru kita buat exercise 2 lah. Exercise 2 about parallel lines and transversal line. So that's all for today. Thank you everyone and congratulations for watching this video till the end. Bye.